Terima kasih dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, uncle-uncle, aunty-aunty semua. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak penganjur, pengacara majlis serta pihak Makri dan pihak FRIM kerana sudi menjemput saya pada pagi ini untuk berkongsi sedikit pengalaman tentang penlibatan saya dalam pembangunan belia, bukan saja di dalam negara, malah di luar negara, di serata dunia juga, dan bagaimana penglibatan saya ini mencerminkan maksud-maksud atau message, the vision of Project Linkages. Saya memang berbesar hati kerana diberikan peluangnya untuk melibatkan diri dalam Project Linkages semenjak projek ini dianjurkan pada tahun lepas. Saya berpeluang untuk membuat coaching, untuk membimbing rakan-rakan sebaya untuk melakukan roadshow dan juga membantu pihak Encik Ramesh serta pihak penganjur dan pihak the leadership team for Makri untuk menjayakan program ni. To give you all a little bit of perspective, siapakah pemuda yang sekarang berkongsi pengalaman dengan uncle-uncle, aunty-aunty semua di atas pentas ni sekarang? Pertama sekali saya ingin membuat satu acknowledgement lah bahawa saya adalah duta I Am For You juga. So I am very proud that I Am For You is here. Kami telah dianugerahkan sebagai duta I Am For You 20 daripada rakan sebaya saya, di mana nama-nama mereka memang termasyur lah yang menjadi duta I Am For You, seperti saudara Dato' Lee Chong Wei, saudari Dato' Nicole David, Panda Lela Renong, artis-artis seperti Sazi Falak, Ultimate. Mereka turut menyumbangkan tenaga dalam menjayakan pergerakan kesukarelawan ini yang diterajui oleh pihak I Am For You, dan saya memang berbangga lah I Am For You menyokong program Linkages ini yang dianjurkan oleh pihak Makri. Untuk makluman pakcik-pakcik, makcik-makcik, uncle, aunty, bahasa Malaysia saya bolehlah sekadar untuk kita berkomunikasi, tapi tidak sefasih Encik Nizal tadi. Tapi saya harap kalau ada peluang, mudah-mudahan bolehlah kami belajar bersama. So buat pertama sekali saya ingin berkongsi Project Linkages ini. Buat saya memang ada banyak pedoman, memang ada banyak ajaran-ajaran yang disampaikan daripada nenek-nenek, ibu bapa saya. Saya memang berbangga kerana hari ini juga merupakan hari yang bertuah kerana ialah hari kelahiran nenek saya. So terima kasih. So pada hari pagi ini saya baru mengucapkan tanya kepada nenek saya yang kini berada. Beliau tinggal bersama ibu bapa saya di Pulau Pinang. Memang banyak pedoman yang mereka sampaikan, seperti kalau kita memakani onion atau ginger, ia akan membantu kita melawan penyakit kanser. Datang daripada masyarakat Cina, Malaysia, memang ada banyak pantang larang juga. Tetapi hari ini saya tidak berada di sini. Saya bukan berada di sini untuk berkongsi pedoman-pedoman ini. Saya rasa tadi ucapan Encik Nizam memang mempunyai impak yang tinggi dalam beliau berkongsi pengalaman beliau dalam teladan-teladan atau pedoman yang disampaikan kepada uncle-uncle, aunty-aunty. Tapi buat saya ingin menyumbangkan satu perspektif kepada anak-anak muda yang hadir pada hari ini. One of the main goal of Project Linkages ini adalah untuk memartabatkan atau memperkasakan ilmu-ilmu, pengalaman-pengalaman yang ditimba oleh golongan senior kita, supaya ia dapat diwarisi, dapat dikomunikasikan, dapat dikongsi dengan generasi muda yang akan datang. Dalam ucapan saya atau perkongsian saya dalam masa 5 minit ini, saya akan berkongsi kenapa ianya amat penting sekali untuk golongan senior meluangkan masa untuk memberikan pengetahuan, untuk mengajar, untuk berkongsi, untuk membimbing warisan baru kita, iaitu warisan golongan belia kita. So sudilah kalau boleh saya ingin meminta banyak-banyak terima kasih aunty-aunty, uncle-uncle semua kerana sudi mendengar sesi perkongsian saya ini. Buat pertama sekali memberikan sedikit background
saya memang Arif, saya memang menyokong penuh message Project Linkages ini adalah kerana saya merupakan seorang beneficiary, seorang yang telah menerima banyak hikmat, a lot of benefit, someone who has gotten a lot of benefit by hearing, by listening to my elders. Datuk saya merupakan seorang askar wataniah yang pernah berkhidmat di border Kedah semenjak zaman Jepun, penjajahan Jepun di Malaya. Dan pada masa itu datuk saya, bila saya masih kecil lagi, beliau banyak berkongsi cerita dengan saya tentang keutamaan kita sebagai rakyat Malaysia untuk memelihara kedamaian, untuk memelihara kestabilan negara kita. Dan beliau pernah berkongsi apabila beliau masuk ke hutan seperti hutan di frame ini, beliau pernah berjaga 24 jam dengan machine gun di tangannya kerana ingin menjaga kedaulatan kampung Junjung di Kedah yang pada masa itu dilindungi oleh skuad beliau. Dan beliau mengakui bahawa beliau memang takut untuk membunuh orang, biarpun orang Jepun atau orang komunis. Beliau berkhidmat sampai ke era komunisme. Apabila tamat zaman darurat, selepas itu beliau berkecimpung dalam bidang pendidikan, ya. Memang hebat sekali di mana amanat beliau ini diteruskan oleh bapa saya. Bapa saya bukan seorang askar, tetapi kecenderungan atau minat datuk saya dalam bidang pendidikan telah mendorong bapa saya untuk membuka sebuah pusat tuition kecil-kecilan lah di Bandar Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Pusat tuition ini dibuka dengan satu misi saja, kerana datuk saya pernah memberitahu bapa saya bahawa ada satu saja elemen yang akan mengubah kehidupan, warisan-warisan kita akan datang, akan mengubah cara hidup kita, akan mengubah ekonomi, economical survivability kita, iaitu pelajaran, education. Niat atau message ini, this core message, telah disemai di kalangan keluarga saya sejak saya muda-muda lagi, bahawa pelajaran itu adalah amat penting. Dan jika kita mempunyai apa jua pengetahuan yang boleh membawa manfaat kepada golongan muda, kita mempunyai satu tanggungjawab sebagai senior ataupun golongan muda sebagai senior untuk berkongsi pengetahuan ini supaya ia tidak hapus ditelan zaman, dan sebagai golongan belia supaya kita mempunyai minda yang terbuka untuk menerima, untuk mempelajari ilmu-ilmu baru ini. Oleh itu, sekali lagi saya menyokong penuh Project Linkages. Nah, pada masa yang sama, bila bapa saya membuka pusat tuition ini, pusat tuition bapa saya memang terkenal lah di Pulau Pinang, kerana beliau akan mengupah, akan bekerja dengan guru-guru. Bapa saya bukan seorang guru, ya, dia seorang usahawan. Tapi beliau akan bekerja dengan guru-guru pakar di sekolah-sekolah rendah dan sekolah-sekolah menengah, menjemput mereka, memberikan kuliah, memberikan tuition kepada pelajar-pelajar yang lemah, pelajar-pelajar di mana mereka berasal daripada keluarga yang tidak berupaya, daripada keluarga yang berpendapatan rendah, ya. Kerana bapa saya melalui teladan yang dikongsi oleh datuk saya, percaya inilah golongan yang kita harus bantu, kerana warisan-warisan baru yang akan datang dari golongan ini akan menentukan kehidupan, corak kehidupan dan perkembangan keluarga mereka pada masa akan datang. How is this related to Project Linkages? Apabila datang ke zaman saya, datuk saya masih ada, tetapi sedihlah beliau meninggal dunia semasa saya berumur 16 tahun. Tapi beliau pernah menyemai semangat ini dalam diri saya, iaitu semangat membantu golongan belia, membantu rakan-rakan saya untuk merealisasikan potensi mereka. Bapa saya selalu berpesan, walaupun kita berjaya, walaupun kita sudah mencapai menara gading, janganlah kita lupa akan ajaran-ajaran, pedoman-pedoman yang akan disampaikan atau dikongsikan oleh golongan senior kita.
Some of the youths tend to think the old people are now irrelevant because you have social media, Facebook, Twitter. Some of the youths may think that with computer, with smartphones right now, the elders are not needed. I have benefited a lot from the elders. Even though dari project linkages ini kita memang boleh mempelajari banyak secret tentang perubatan tradisional, but here I'm presenting another perspective. Knowledge should be preserved, knowledge should be shared, and knowledge should be remembered regardless whether it's traditional medicinal value, whether it's advised by our elders. It is because we as young generations, we have the responsibility to carry it forward. Untuk memperkukuh, untuk berkongsi pengalaman yang kita timba sekarang dengan generasi akan datang. So oleh itu, dalam sesi pekerjaan saya pada hari ini, saya memang banyak membimbing, membuat rujukan serta berkongsi pengalaman saya dengan belia. Kerana niat untuk meneruskan misi keluarga saya, ya, untuk membantu rakan-rakan, untuk membantu generasi-generasi yang akan datang telah lama tersemai dalam diri saya. Tying back akhir sekali dengan project linkages, I've been with the project for many months now, and I'm glad to see it coming to a full success. No doubt we will see a lot of stories coming from youth. But for the youth, I hope, ayo, take up this opportunity. You have your smartphones, you have your cameras, you have your storytelling abilities. Take 2 to 3 minutes of your life to preserve, to document a knowledge from your ancestors which, if not documented, may be lost. And for the seniors, take 2 to 3 minutes of your time. Share with the youths. Berkongsi dengan golongan belia. Apakah message, apakah ajaran yang pernah anti-anti, angka-angka telah lalui dalam hidup kalian semua. We all can benefit from this, and I hope for the future, project linkages will be continued to go through other fields where we get to label the story of our elders. Lastly, untuk memberikan satu example yang terakhir, I live in Georgetown, Penang. Every year when I go back, it is different. I recall the time when I was 7 years old and I went to Georgetown. Ada rasa sedikit regret. Regret because saya tidak menangkap gambar Georgetown pada masa itu. Kalau kita balik Georgetown, Pulau Pinang pada hari ini, semua sudah berubah. What is left of old buildings are now left as part of history. For me, I felt I had missed out a piece of history. Being involved with project linkages, I hope I will not miss out, and I hope you will not miss out as well. Take this opportunity. Hari ini kita dengar ada banyak workshop yang akan diadakan untuk golongan belia. Bolehlah, this is your day. Do something meaningful in your life. For the seniors, this is your day. Share your story. Impact the future generations to come. With this, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur dan pihak Makri. Dan terima kasih semua kerana sudi mendengar sesi perkongsian saya ini. Terima kasih. Thank you.